Soalan yang pertama tuju untuk Bapa Soh jawab. Boleh jadi soalan yang mari daripada sekolah kaum muslimah. Kerana benda ni berlaku di atas kaum ibu lah, mengenai masalah habak darah haid. Darah haid ko ataupun darah gapo. Jadi mengikut soalan ni sepanjang-panjang haidnya 15 hari. Bila cukup dah tu dengan sepanjang-panjang haid tu dia suci dah. Bila suci ni dia jimuk dengan suami dia. Lepas pada lepas pada jimuk tu darah tu bit pula, tapi bukan banyak. Bila tubik darah tu satunya orang panggil kata darah gapo. Dan juga bila berlaku gitu, adakah kita kena suci dan juga kena semaya. Tu masalah tentang masalah darah. Darah haid ke darah gapo, sebagaimana saya tanya saat ni. Silakan Bapa Soh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi buat jawapan soalan yang dikemukakan oleh pengusi saat ini, darah yang keluar daripada seorang wanita, seorang perempuan yang setelah dia saat itu dah cukup dah 15 hari 15 malam dah, tiba-tiba dia pun tak ada ragu-ragu bahawasanya haid dia sudah pun cukup. Kerana setinggi-tinggi haid dan darah bulan saat itu ialah 15 hari 15 malam. Itu setinggi-tinggi, tak ada dah. Hak serolik-rolik dia 6 hari ataupun 7 hari. Sekurang-kurang dia satu lahzah ataupun setitik. Kemudian bila dia mari dah 15 hari cukup dah, wajib bagi dianya berlima ataupun akad hadah besar. Saja aku mengakad hadah besar kerana Allah Ta'ala. Dia mandilah, meratakan badan dia. Tempat selik sepik tu sapa belakang air tu. Bila sudah dah berlima dah, boleh buat segala-galanya. Tak jadi haram dah dia dengan si suami dia. Bahkan dia boleh baca Quran, boleh masuk masjid, boleh segala-gala. Yang sakut paut dengan darah saat ni sudah pun selesai. Termasuk juganya dia boleh tidur dengan si suami dia. Halal. Kerana dah cukup siap belaka dah. Berlima siap belaka dah. Tiba-tiba setelah dia tidur dengan si suami dia tu, didapati ada lagi darah. Saki baki ke ataupun darah lain ke, tak ada kira dah. Yang lebih daripada 15 hari 15 malam ni tak dikata dah darah haid ataupun darah bulan ni dia. Kerana dia cukup siap dah. Darah tu dikira kata darah istihadah, darah penyakit. Bila darah penyakit, mana wajib basuh. Kita nak buat gapo-gapo kena basuh dulu. Tetapi tak ada kena berlima gapo dah. Kita nak semaya, kalau ada banyak-banyak, kalau tubik lagi nak semaya bila ada darah istihadah, kita buatlah dengan cara dia. Yang ni bila masuk waktu semaya, kita pun basuh kemah molek semaya lah. Duk tubik lagi di celah-celah tu tengah duk semaya, dimaafkan. Tu darah istihadah. Lepas tu boleh kita tidur setubuh dengan lelaki kita, boleh, tak ada gapo halal. Tu. Lepas tu dia tak ada, baru 3 hari tak ada nampak dah. Tak ada dah. Kita kena berlima ke tak? Tak ada kena berlima gapo dah. Hak tu darah hak lebih. Darah hak tak dikatakan darah haid, darah istihadah, darah penyakit. Bila darah penyakit serupa dengan darah pacak lah. Kita buat, kita basuh saja. Tak ada kena berlima gapo nama dak dah. Tu dah, wallahu a'lam. Terima kasih di atas jawapan untuk soalan yang pertama, dan kita terus kepada soalan yang kedua. Mengenai masalah dihagiding, salah satunya tanda kiamat kecil.
banyak anak menderhakakan kepada dua ibu bapa. Maka soalan sini adalah berkaitan tentang masalah anak derhaka kepada dua ibu bapa. Jadi soalan sini apabila timbulnya anak ni derhaka kepada dua ibu bapa, soalan aja tanyanya satunya salah anak ataukah salah anak benda ni? Bagi sikit ayat belakang tu ataupun salah dua ibu bapa dalam masalah ni. Ada persilakan. Ya. Jadi sekarang ni kita tengoknya di akhir-akhir zaman ataupun kita hidup di penghujung dunia ni sudah pun banyak timbul alamat-alamat kiamat. Di antara alamat kiamatnya anak-anak derhaka dua ibu bapa. Sebagaimana satu hadis yang riwayat oleh tak silap gak, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada 45 belah perkara. Ada 45 belah perkara Nabi kata, iza fa'alat ummati 15 khoslatan, apabila umatku tu buat 15 perkara, Nabi kata halla bihal bala'u, nascaya Allah Ta'ala segerakan bala. Bila kita ni umat-umat learning ni ambo demo supaya bila kita buat ada 15 perkara, Nabi royak. Bila kita berlaku benda ni, kita buat benda ni, Nabi kata halla bihal bala'u, nascaya Allah Ta'ala segerakan bala. Jadi Tuhan turun bala kepada kita. Tu. Maka di antaranya gapo nama? Di antaranya gapo nama? Dalam 15 tu Nabi katanya gapo? Apa panggil wa uququl walidain. Apa panggil anak yang derhaka kepada dua ibu bapa. Bila anak derhaka dua ibu bapa ni, Allah Ta'ala segerakan bala yang menurun ke atas anak saat ni. Sebab tu bila orang derhaka ke ibu bapa, orang tua kita katakan orang ni tak berkat sampai bila-bila hidup dia di dunia. Orang derhaka dua ibu bapa. Sebab tu orang tua ni pesan benar, jangan derhaka dua bapa. Orang derhaka dua ibu bapa ni, orang ni tidak ada keberkatan hidup dunia. Akhirat dah nak kecek dah. Sebab satu hadis Nabi kata kena, di antara umat-umatku Tuhan kata, kesalahan hamba-hamba aku di dunia ni, Nabi kata Allah Ta'ala boleh pelewatkan azab dia di akhirat esok. Tuhan tu boleh pelewat. Orang tak semaya, Tuhan boleh azab di akhirat esok. Tapi dunia yang pakai kenyir, kembung-kembung. Orang ni tak puasa, dia Tuhan pelewat pergi azab di akhirat esok. Tak dunia tak ada apa senil ini. Tapi Nabi kata kalau orang derhaka dua ibu bapa, Nabi kata kalau orang tu derhaka dua ibu bapa, Tuhan tak pelewat dah. Tuhan bayar kis dah dunia lalu dah. Betul tak? Tuhan bayar kis dah dunia lalu dah. Jadi Tuhan tunjuk boleh nampak lahir-lahir selalu dah. Bila anak derhaka dua ibu bapa. Ini dikatakan segera. Yang mana Nabi kata halla bihal bala'u, nascaya Allah Ta'ala segerakan bala. Itu nyata sekali. Nyata sekali. Lepas tu ada lagi hadis Nabi yang cerita tentang anak yang derhaka dua ibu bapa. Satu hadis Nabi kata arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 jenis manusia, ada 4 peseng manusia, haqqun 'ala Allah, hak di atas Allah Ta'ala, alla yudkhilahumul jannata, bahawa Allah Ta'ala tak wi masuk syurga dia. Ada 4 jenis manusia tu tak wi masuk syurga dia. Wala yuziqaha wala yuziqa na'imaha, dan Tuhan tak wi kecak, tak wi rasa, tak wi nikmat, tak wi rasa nikmat-nikmat syurga. Masuk syurga pun tak leh, Tuhan tak wi masuk, dan rasa nikmat syurga pun tak leh juga. Orang 4 jenis ni. Siapa dia 4 jenis ni? Yang pertama dalam hadis ni Nabi kata mudminu khamrin, orang yang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk, orang ni tak bau syurga, ingat molek. Orang tak bau syurga, orang mengekali mabuk. Yang ni mabuk, sokmo mabuk, sokmo mabuk, sokmo dalam hadap mabuk, mati dalam mabuk. Orang ni tak bau syurga. Ingat molek ni. Adik-adik Wairun ingat molek. Walaupun sebulan sekali, walaupun 2 bulan sekali, tak ada tinggal lagi.
Dia kata dia tu dulu kuat. Lapai kendi sehari. Oh dulu lah ni tak dah lah ni. Lah ni sebulan sekeni dah. Walau sebulan sekeni sekalipun. Selama mana mu tak tinggalkan mabuk ni, mu tak bau syurga kalau mati. Hani ingat molek ni. Hadis Nabi siap dah. Tu orang mengekali mabuk. Orang mabuk semua. Sebab tu di akhir hadis kata kena illa an yatubu, malaikat mereka itu bertaubat. Itu lain. Dia beradu dah. Dulu dia kuat sungguh dulu gak juh sampai kendi lah sehari-hari nak gelap ngasain dia. Lah ni tak ada dah kendi-kendi yang jijak habis dah jual besi buruk dah. Tu kena dia bertaubat dah, dia pergi sejik dah. Tu lain tu. Hak tu boleh masuk syurga. Masih ada okat, masih ada peluang untuk masuk syurga. Kalau pergi mati dalam keadaan mabuk, orang ni tak bau syurga ni. Ingat hadis Nabi, bukan amal royak ni. Amal nak siapa ya. Yang kedua Nabi kata gapo orang tak masuk syurga. Nabi kata wa aklur riba. Orang makan harta riba. Ni tak masuk syurga juga. Mati tak masuk syurga. Orang bertai duit dia 10,000, dia suruh bayar 12. Hak 2,000 tu jalan. Duk makan. Orang bertai duit dia 30,000, bayar 35. Tak nak cek. Mati dengan keadaan duk main kerja lagu tu tak bau syurga. Ini nyata molek. Yang ketiga Nabi kata apa? Wa aklu malil yatimi zulman. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang ni tak bau syurga juga. Tidak. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim ada harta dia, cik dia tu kaya, mati tinggal anak yatim, anak kecil. Bini dia nya behal wak beli tali tekak, wak beli kereta, wak beli gapo nyetel harta anak dia tu. Gelap sekat ni crying dia ke puluk. Kena tu laki mati tak ada apa dia bujang. Behal harta anak yatim dia tak ada gapo dak. Mati dalam keadaan gitu, apa panggil tak masuk syurga. Ingat molek. Yang keempat Nabi kata apa? Wal aqu li walidai. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ni tak bau syurga. Ni apa panggil lontok Tuhan. Nak ayat kata anak yang deraka dua bapa ni apa hukum dia? Tak bau syurga, tak masuk syurga. Patu salah siapa dia tu? Salah belaka. Yang pertama mula-mulanya dua ibu bapa dia. Bila dua ibu bapa dia tu padu dah ke apa dia tak jadi lagi, dia lah orang yang tanggungnya. Ni nak ayat kata salah tu memang salah. Tapi dia tu nak ayat kata tak bau syurga. Dia tak bau syurga, ingat molek. Tu apa panggil anak yang deraka dua ibu bapa. Tuhan tak beri keberkatan hidup dalam dunia. Tuhan bayar kis selalu dah. Kalau buka kedai mampu kedai. Kalau kena pisau tepi jalan habis curi dia mopah koli-koli tu botol gas pula tak kau beli tu. Tu nak ayat tu tak ada keberkatan dalam hidup. Tu wallahu a'lam. Terima kasih di atas jawapan yang begitu jelas. Dan seterusnya kita masuk dalam hak zakat. Jadi mengikut soalan hak demo hantar hari ini mengenai masalah hak keluar zakat. Soalan yang dia tanyanya nak tahu hukum boleh ataupun tak boleh. Soalan dia, bolehkah memberi zakat kepada cucu yang sedang belajar di luar negara? Bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih. Di atas soalan yang ketiga, bahawa zakat sudah pun nyata bahawasanya orang boleh makan zakat. Yang wajib ni ialah asnah yang lapeh. Asnah yang lapeh. Maka dalam asnah lapeh ni dia tak ada cucu. Dia tak ada sebut kata cucu ke anak, tak ada. Dia royaknya apa nama? Iaitu orang sesak, orang pakir, orang miskin, orang mu'allaf, orang makan zakat ni. Dan orang khijau zakat di antaranya boleh makan. Maka kita tengok yang kita nak ui ke cucu kita, ke anak kita, ke sepupu kita, ke yang kita kena cek ke apa nama. Yang kita kena ceknya kalaulah cucu kita tu nak makan dengan jalan gapo. Nak makan zakat tu dalam lapar tu nak makan dengan jalan mana? Nama gapo? Kata dia susah. Dia susah lah cucu kita ni kok. Baik. Dia boleh makan, ada hak makan dengan miskin.
Tengok pula dia keluarga kita. Kita ni sebagai keluarga dia, kita ni tok dia, kita kaya. Tapi anak kita tu, adakah kita sangga dia? Adakah kita cara dia dapur dia tu? Kalau dia tu kita ada duit beras, nak bulan dan nak bulan duit pun duit juga je. Lepas tu anak dia dah ngaji luar negeri, susah lah, tak boleh duit. Kerana kita duk belanja kepada dia dah. Anak dia, anak kita tu, pokoknya cucu kita tu, anak kita tu lah, kita duk cara dah, seolah-olah kita duk sekali serumah dah. Maka kita tak berhak untuk nak bagi cucu kita. Tidak, walaupun yang miskin, kerana kita duk belanja dah. Supalah anak kita. Kita kaya, boleh tak nak bagi kat anak kita duk ngaji luar negeri? Kerana kita duk sangga dia, tak boleh. Dia sejuzuk daripada kita dah. Kalau kata dia tu anak kita, tapi dapur lain-lain, dia duk golok nu. Kita duk terah ni, dia duk golok, dia dapur dia lah. Adalah kita duk wis sedekah tu, ada jarang-jarang sekali gitulah. Kita tak ada duk padu, ada mau kerja ambil, okey. Hak tu tak apa, supaya orang luar juga. Dah dia miskin, dia cucu kita, tapi kita tak ada duk belanja gapo. Dia tak, ayah dia saat ni tu kita tak ada duk nafkah gapo nama dah. Kita berhak boleh hui walaupun dia cucu kita, walaupun dia cicit kita, walau sepupu kita, walau siapa dia sekalipun, kerana boleh makan dengan rupa miskin ataupun fakir. Tu. Boleh. Dan kita beri maklumat sikit, masalah ni kita ada lagi 2 soalan. Lepas daripada Bapa jawab soalan 2 soalan, kita terus bahagian ceramah oleh Bapa Soh. Tapi sikit maklumat masalah ni daripada pihak penganjur pemuda Kampung Terak. Jadi learning kita buka laluan untuk bagi tenaga pekerja sini untuk masuk pada dalam pungut teh khairat dah siap mandai lah. Kita ada kutip batin, lalu tu kita keluar kita mengikut kemampuan kita masing-masing. Dan boleh masuk bagi pemuda Kampung Terak untuk masuk ke dalam pada kutip khairat madani mandai yang ketiga. Dan lepas pada ni dan kita ada ceramah. Ni bahagian jawab soalan dulu. Soalan yang seterusnya, masalah habak semaya yang uzur. Semaya ketika uzur, jadi sini ni dia nak tahu nah lah, datangkan nas bahwasanya orang yang uzur semaya di atas kursi, ambil daripada mana nah. Dipersilakan Bapak. Terima kasih di atas soalan yang keempat. Masalah semaya orang yang tak mampu semaya. Orang yang tak mampu semaya ni, mana dia kena semaya juga. Tak mampu semaya biasa. Tak mampu semaya biasa ni kena semaya juga. Semaya macam mana tu? Semaya mengikut kekuasaan kita. Mengikut kekuasaan kita. Dah talih semaya boleh diri, semaya boleh nyetak. Bila talih boleh nyetak, semaya lah boleh tidur ke, boleh ngiring ke, boleh tenggung ke, boleh mana yang kita selesa di dalam menunaikan solat semaya. Tak ada kira sama ada takhusi ke ataupun boleh duduk macam mana ke, mengikut kita kemampuan kita. Kemampuan kita. Tu apa panggil semaya. Sehingga di dalam tertib, di dalam kitab-kitab ulama ceritanya, sehingga semaya ni tak boleh kita nak tinggal. Ada apa panggil apa ni, peringkat-peringkat dia. Akhir sekali nak ayat atas semaya ni siapa ke isyarat. Semaya siapa ke isyarat dengan kelupuk mata pun ada. Dengan kelupuk mata pun ada. Tu nak ayat kata masalah apa? Masalah apa ni, kebesaran semaya, kelebihan semaya, keagungan semaya.
Dalilnya Nabi sebelum dia mati, Nabi sebelum pada dia nak mati, hari dia nak matilah, panggil dia sakratul maut dah, dekat dah, nyawa dah halkum dah. Nabi kita ada pesan dua perkara. Nabi kita ada pesan dua perkara. Hari dia nak mati, dia sakit 13 hari semua. Hari yang ke-13 Nabi kita sakit sani, Nabi kita sakit sani, hari yang ke-13-nya Siti Aisyah kata gini, dalam hadis Siti Aisyah ada ceritanya. Aisyah kata apa? Nabi Aisyah kata ada di tepi Nabi kita tu qadahun fihi ma'ud. Di tepi Nabi kita tak ada batir, satu batir yang berisi air. Nabi bila dia basuh panas, dia celup tangan. Tu dia celup tangan. Bila celup tangan, dia sapu summayam sahu wajhahu, kama dia sapu lah satu. Lepas tu bila dia sapu, dia berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Tuhanku, tolonglah aku di atas kesakitan rohku nak tubik ni, di atas kesakitan kematian aku ni. Tu Nabi kita sapu air tu. Bila dia rekat benar-benar, dia kata kena, sahabatku dengar aku nak pesan. Sahabat pun dengar lah, rumah dia sepik ya, kawan anak beranak dia yang ada. Maka Nabi pesan kata, Nabi kata dengar aku nak pesan ni. Dekat-dekat dia nak habis nafas pesan dia. Nabi kata buat baiklah kepada orang di bawah pemerintahan kamu. Nabi kata buat baiklah kepada orang di bawah pemerintahan kamu. Dia tak ada royak ke siapa-siapa dia. Buat baiklah orang di bawah pemerintahan kamu. Maksudnya kita jadi pemerintah, kita jadi punam, serendah-rendah sekali kita jadi tok laki di dalam keluarga. Tuhan suruh buat baik kepada anak bini kita. Apatah lagi orang jadi tok nebel, buat baiklah kepada anak rakyat dia seti kampung. Orang jadi tok kemeneh, suruh buat baiklah kepada anak rakyat dia satu tambun. Tu. Jadi orang jadi nampa, suruh buat baiklah kepada anak rakyat dia satu ampa. Ikut gilah siapa kepada raja negeri. Ni Nabi besar ayat tu. Suruh baik, jangan buat jahat. Ni Nabi besar dekat mati. Yang kedua Nabi kata apa? Jangan tinggal semaya. Semayalah kamu, jangan tinggal semaya sama sekali. Walau bagaimana keadaan sekalipun. Mah makan. Nah ayat tu setara mana sekalipun jangan tinggal semaya. Jangan tinggal semaya. Hari nak ayat semaya tak boleh nak tinggal, tak boleh tinggal. Lepas tu kita nak tunai lagu mana? Tunai mengikut kita kuasa. Dah tak boleh bergerak belakang dah, kau tu kau ni tak boleh dah. Kita nak semaya ke tahap ni, tengok. Kita nak semaya lagu mana weh? Tak boleh duduk berdiri weh. Kita boleh duduk setara mana? Duduk sahabat dulu. Jangan duduk lalu. Tidak. Jangan duduk mak selalu, jangan tidur lalu. Tidak. Duduk tahap yang kita mampu. Duduk di tahap yang kita mampu. Kalau mampu takhisi, dia takhisi dulu. Takhisi pun tak boleh gila weh, mabuk pening. Boleh duduk tak lata. Duduk tak lata. Tak boleh tak lata pun balik mata weh. Kena duduk apa? Kena duduk baring. Duduk baring. Duduk baring. Tu. Tak boleh dah weh, hati dia ingat lagi. Duk khabar lagi. Kena semaya walaupun dengan kelupuk mata. Ni nak ayat Nabi besar. Jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Yang ni mu demik ke, mu sakit ke, tak ada kira. Jangan tinggal semaya. Ni kebesaran semaya, solat. Terima kasih Bapa, dan untuk bahagia tanyalah Ustaz ataupun bahagia soalan, dan tiba masanya soalan terakhir malam ni. Sementara bahagia pemuda kita dah tengah masuk pada Bapa, untuk soalan terakhir tentang masalah buat amal ibadah. Jadi masalah beramal ni, soalan sini beramal dengan ilmu fiqh tapi tak belajar ilmu usuluddin dan juga tasawuf, sah ataupun tidak amalan kita? Ada persilakan. Ya, terima kasih di atas soalan yang kelima pada malam ni.
kita buat amal, buat ibadat. Kita buat ibadat dengan cara zahir ni ialah khususnya semaya baik kita mengikut fiqh, mengikut ilmu fiqh. Mengikut ilmu fiqh. Semaya kita nak sah tak sah, mengikut yang kita buat ukuran dianya ialah ilmu fiqh. Maka ilmu fiqh lah yang menentukan amalan-amalan kita, syarat-syarat dan rukun-rukun untuk nak sempurnakan amalan kita tersebut. Maka bila kita tu buat amal tak ada belajar. Gitu deh, buat amal tak belajar kau gini. Buat amal tu belajar. Jadi masalahnya sini mengikut soalan ni belajar ilmu fiqh. Iaitunya beramal dengan ilmu fiqh tapi tak belajar ilmu usuluddin dan juga tak belajar ilmu tasawuf. Kemudian kita buat amal. Ada kosong. Ya. Jadi mengikut kita buat amal ilmu fiqh semaya bah, ilmu usuluddin berkenaan dengan kenal Allah, ilmu tasawuf untuk nak menyucikan diri kita. Jadi 2-3 ilmu ni apa panggil ilmu hak bisik. Ilmu hak bisik. Ilmu hak bisik ada dah. Maka kita buat amal dengan ilmu fiqh tapi tak ada usuluddin di kita. Tak ada tasawuf di kita. Tak ada tasawuf di kita. Tak ada belajar. Tak ada belajar. Adakah kita semaya baik kita ni sah? Jadi tengok yang pertama mula-mula. Tengok yang pertama mula-mulanya. Sebagaimana dalil ataupun nas yang menuntut kita iaitu kenal Allah. Apa panggil awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama kita orang Islam ni, setelah kita ni ada dah iman, setelah kita ni ada dah Islam, kita ni jadi orang Islam dah. Bila kita tu orang jadi orang Islam dah, bila kita ni ada iman dah, kita kena kenal Allah. Sebelum gapo-gapo kena kenal dulu Allah. Kerana Allah ni merupakan Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan kita. Kerana kita nak buat amal ibadat ni, kira dia belakang. Dia nak tanya kita, dia nak soal kita, dia nak pesak kita, dia nak panggil kita. Semua tu ialah kena kembali kepada Allah. Hisab pada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba cuba kita buat bandingin, renung mudah-mudah. Kalau kita khija ni, benda yang kita khija ni, kalau kita tak kenal tuai tu lagu mana weh? Kita tak kenal tuai lagu mana? Hani bandingin nak mudah-mudah lah. Nak nampak kita orang kampung ni mudah-mudah. Kita nebah pereh nebah boleh 2-3 rai dah. Ni kata demo nebah pia weh, tak tahu juga lah. Pas pia nak gaji tak tahu. Agak kata boleh tak gaji tu, agak tu boleh tak gaji tu, tak tahu. Kata kebong siapa, toke mana, berapa, tak tahu. Tu nak ayat mudah-mudah we nampak tu. Jadi kita kena kenal dulu tuan. Sebab tu kalau turut tertib di dalam pengajian, kena ngaji usuluddin dulu. Kena ngaji usuluddin dulu. Kena kenal Tuhan dulu. Baru ikuti dengan amal ibadat. Baru tak iman ibadat. Tengok Nabi kita 10 tahun duduk di Mekah. 10 tahun mula-mula Nabi kita baru tukar akidah. Nabi kita baru tukar akidah. Nabi jadi Rasul 10 tahun. Nabi berdakwah 10 tahun. Tak ada semaya bel lagi. Tak ada semaya bel lagi. Puasa budak, semaya budak, berti arak budak, zina budak lagi, zakat budak. Tak ada apa sekarang. 10 tahun tu Nabi dia tukar akidah. Nabi dia tukar segi pegangi kena Allah. Baru mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu Nabi dia asal 10 tahun tak kosong. Bila sampai 10 tahun umur Nabi 50.
Setelah itulah Tuhan Isra' dan Mi'raj Nabi kita. Baru Nabi kita ni dibawa jalan Isra' dan Mi'raj. Asra bi abdihi lailan. Dibawa jalan Nabi Isra' Mi'raj. Turun tu baru semaya. Baru semaya so ya baru. Hukum Islam baru duk kolek semaya so. Zakat dak lagi, puasa pun dak lagi, arak tak haram lagi, bagi saka pun dak lagi, tak ada gapo lama lagi. Tu nak ayat kata mula-mula. Ha ni nak ayat kata dalam tertib, dalam usul, dalam cara beribadat kepada Taala ni. Mula-mula kena Tuhan dulu. Campin kena Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tengok tu. Tu dalil dia. Tu. Jadi kita kena Tuhan lah. Kena Tuhan. Tapi kita tak kena Tuhan. Tapi buat dah. Pakar dah kita buat. Ulama banyak dia buat banding ni. Kerana semaya hak mula-mula ni. Bila kita tak kena Tuhan apa ni? Bila kita semaya dah, kita tak kena Tuhan, siapa dia nak terima? Siapa dia nak terima? Ada pun kita kata kita tak kena ni, tak kena Tuhan lagi. Tapi duk ngaji dah semaya belak-belak. Hak tu lain kira. Lain kira hak tu. Sambil duk cari dah, kita duk belajar dah, semaya pun dah buat dah, tak apa. Nak ayat kata tak kena Tuhan tapi semaya. Tak kenal Allah, tak yakin Allah, aku panggil tak sah dulu lagi dah. Faham tak? Ada pun kita ni mengaji dah, kenal Allah, kenal dah, tapi nak yakin, nak tu kita tak erti mana lah, kita tak erti Quran, tak erti hadis. Sekadar dia mau royak tak Allah Tuhan kita, Tuhan buat belaka langit bumi ni, sekadar tu tak apa dah. Kita dah ngaji juga sifat 20 sikit sebanyak dalil makhluk ini. Tu tak apa dah. Ni dok royak kata tak sah ni, tak kenal langsung, tak boleh tahu ke mana-mana. Pia tu hemung tahu. Hak tu dalil. Hak tu tak pakar. Tidak. Tu ada pun hak kita kenal dah, tak tahu mana, tak ada gapo. Tak ada gapo, laku semaya kita laku. Lepas tu dalam Tuhar lah, dalam Tuhar. Dia ni sedap dia ngaji ayat Quran lagi, hadis lagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhan lah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Wa ja'alaz zulumati wan nur. Tuhan menjadikan kegelapan dan juga cahaya-cahaya. Tu tak ada gapo lah dia. Tidak. Dia ni tak anda kita. Tapi tahu Tuhan belaka buat. Tak ada. Amerika tak aja buat kali bau. Laut nara tak ada mari, kata Amerika mari meko dia kan 40 hutir kan kali tu. Lepas tu lepas anak benih kayu kan ada. Dia yakin kata Tuhan, tak ada gapo. Hak tu dia atas mengikut kita orang awam, orang ngaji, orang tak ngaji. Tidak. Lagu tu tak apa. Kita kena usaha mengaji. Walau kita ada buat amal. Kalau tak erti sungguh, tak ada pandu langsung, tak kenal kabar dia, nak gimana maya kanu dia. Musmaya tu kerana siapa? Tuan mu tak kenal, siapa dia nak pergi gaji ke mung? Hak tu tak laku. Tidak, hak tu tak laku. Hak tu tak laku.